Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita di kelas PDPR pada hari ini. Tanpa buang masa, mari kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tajuk penganggaran. Dalam menganggar ni kita akan memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Artinya setiap anggaran kita tu mestilah wajar, mestilah munasabah, boleh diterima akal. Sebenarnya apa menganggar ni? Menganggar ini adalah sebenarnya kita mengagak ataupun meneka jawapan berdasarkan maklumat yang diberikan kepada kita. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita ada bekas 1, bekas 2 dan bekas 3. Ketiga-tiga bekas ini adalah bekas yang sama, besarnya sama. Maklumat yang kita ada adalah hanya bekas 2, beratnya 1500 gram. Jadi kita buat garisan untuk menunjukkan di sini adalah garis yang di tengah-tengah. Macam mana kita mau mencari berat bekas 1? Kita tengok daripada garisan ini, kita boleh buat kesimpulan bahawa bekas 1 adalah setengah daripada bekas 2. Jadi jika kita menganggar berdasarkan maklumat itu, maka kita akan tahu 1500 bahagi 2 akan mendapat 750 gram. Jadi jawapan kita lebih kurang 750 gram. Macam mana yang dikatakan jawapan yang munasabah? Jawapan kita tu tidak melebihi daripada bekas 2. Sekiranya jawapan kita tu melebihi bekas 2, maka jawapan kita tu dianggap salah. Bekas 3 pula. Jika kita tengok bekas 3 berisi penuh, jadi kita kena kaitkan dengan bekas 2 untuk mendapat jawapan bekas 3. Bekas 2 setengah daripada bekas 3, maka jawapan kita itu adalah 1500 kita darabkan 2 menjadi 3000 gram. Kita pergi contoh yang seterusnya. Shampoo yang sama, kuantiti yang berbeza. Maklumat yang kita ada adalah satu botol ini mengandungi 1200 ml. Jadi apabila setengah, kita buat satu garisan setengah daripada shampoo itu, kita boleh simpulkan atau kita boleh gunakan operasi bahagi 2 dan kita akan dapat jawapan 600 ml. Jadi jawapan kita lebih kurang 600 ml. Contoh seterusnya. Ada 2 reben biru 100 cm, merah yang kita perlu cari, kita perlu anggarkan panjang reben merah. Perkara pertama, kita bahagikan reben biru ini kepada 2 bahagian. Jadi kita boleh katakan yang di tengah adalah 50 cm. Kemudian sepanjang 50 cm ini kita bagikan lagi dengan beberapa garisan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 garisan. Jadi setiap satu garisan ini kita boleh anggarkan itu adalah 10 cm, maka jawapan kita akan dapat 40 cm. Jawapan kita itu tidak lebih daripada 50 cm. Kita tengok ada 3 orang di sini. Jika bentuk ini siap, dia memerlukan 1320 keping. Lelaki itu cakap, kita telah siapkan
lebih daripada separuh gambar ini. Okey, perempuan pula menyambung ada lebih kurang 500 keping lagi. Okey, jadi berdasarkan maklumat yang kita tahu di sini, kita cuba 1320 keping tadi kita bahagi 2, artinya 660 keping telah siap. Okey, jadi 660 keping tadi kita tambahkan dengan 500 kerana perempuan tu ucap ada lebih kurang 500 keping lagi. Jadi bila kita tambahkan ada 1160 keping. Jadi di sini kita tidak tahu yang memang dorang siapkan ni setengah atau tidak, tapi lebih kurang setengah lah. Jadi ini adalah contoh pengiraan. Jadi jika kita tambah 500, kita akan ada 1160 keping. Jawapan kita tu masih tidak melebihi 1320 keping keseluruhan. Jadi jawapan kita ini, jawapan mereka ni boleh diterima. Okey. Seterusnya ada seorang cikgu, dia cakap cuba teka bilangan berbola air dalam balang B. Balang A ditulis maklumat di sana 20,000. Bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Okey, perempuan yang belakang cap lebih kurang 10,000 biji. Okey, 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat? Mengapa? Hazel 5,500, Vinod 10,005, Anis 15,725. Okey. Jawapan kita tu pertama sekali mestilah kurang daripada 20,000. Sebab A 20,000. Jadi jawapan kita tu mustahil lebih daripada 20,000. Kedua, lebih kurang setengah daripada balang A. Jika kita tengok maklumat yang diberikan, gambar yang diberikan, lebih kurang setengah daripada balang A. Jadi berdasarkan 3 orang ni, siapa kamu rasa? Okey, boleh komen nanti dalam video ni siapa yang kamu rasa jawapan yang betul, Hazel, Vinod atau Anis. Okey, jawapan soalan seterusnya tentang isi padu air R, S dengan T. Okey, maklumat yang kita ada adalah kolam R 4,000 liter. Okey, di sini dia telah garis-gariskan mengikut anggarannya. Okey, jadi R 4,000, dia anggarkan T tu lebih kurang 2 daripada R. Jadi untuk mendapat S pula ada 4. Jadi cara penyelesaian untuk kolam S, 4 tadi kita darabkan dengan 4,000 liter, jadilah 16,000 liter. Untuk T pula, kalau S 4 kita darab, T kita darabkan 2. Jadi jawapan kita kolam anggaran isi padu air dalam kolam T lebih kurang 8,000 liter. Okey, jadi boleh buka buku teks untuk tengok soalan. Tengok soalan muka surat 14. Buat 2 soalan ini dan pastikan jawapan itu boleh jawapan kamu tu munasabah, boleh diterima. Tengok betul-betul, tidak perlu lukis. Kalau mau lukis boleh, tapi bolehlah kalau mau lukis, tapi rujuk buku teks. Okey, itu sahaja cikgu ucapkan. Semoga maju jaya. Jangan lupa buat latihan. Latihan pun tidak banyak. Dan jumpa minggu depan di sekolah.